الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Ta'ala kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk dapat kita duduk di dalam pengajian kuliah maghrib pada minggu ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pembelajaran kita melalui pengajian kitab Riyadhus Salihin, sambungan berkenaan dengan tajuk apa yang diucapkan orang yang makan dan yang tidak kenyang. An Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Betulkan situ ya, bukan qalau ya. Qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala'allakum taftariqun. Qalu na'am. Betulkan juga, tulis qalu bukan qalau ya. Qalu na'am. Tulis baris depan. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubariku lakum fihi. Rawahu Abu Dawud. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Wahsy ibn Harb. Siapa Wahsy ibn Harb ni tuan-tuan? Wahsy ibn Harb ni adalah merupakan salah seorang daripada bekas hamba abdi di bawah pemilikan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, beliau dahulu adalah merupakan salah seorang daripada pembesar Quraisy. Sebahagian riwayat mengatakan yang lebih tepatnya Wahsy ibn Harb adalah merupakan seorang hamba abdi kepada Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah. Siapa Hindun bin Utbah ni? Hindun bin Utbah ini adalah merupakan isteri kepada Abu Sufyan. Isteri kepada Abu Sufyan yang dahulunya juga adalah merupakan pemimpin dan orang besar Mekah Quraisy yang kemudiannya memeluk Islam pada pembukaan kota Mekah. Wahsy bin Harb ni tuan-tuan, selain daripada dia hamba abdi, dia seorang pemuda yang gagah. Selain daripada itu, dia ada kemahiran melemparkan tombak ataupun lembing dengan tepat pada sasaran dia. Jadi sebab tu selepas berlalunya peperangan Badar, ayah kepada Hindun bin Utbah dan abang serta adiknya, 3 beranak dia telah mati di dalam medan perang Badar. Jadi Hindun ni dia nak tuntut bela atas kematian ayah, abang dan adik dia. Apa dia buat?
dia upah Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia upah. Jadi Wahsy ni, kata Hindun kepada Wahsy, wahai Wahsy, apakah engkau ingin merdeka? Apakah engkau ingin menjadi orang yang merdeka dan engkau tidak lagi perlu untuk menjadi hamba sepanjang hidupmu, sedangkan engkau seorang yang masih muda? Maka sepatutnya engkau ini berhak untuk hidup dalam keadaan kemerdekaan macam orang-orang lain yang merdeka. Wahsy kata, ya, aku nak merdeka wahai puan. Jadi apa yang perlu aku buat untuk aku merdeka? Kata Hindun, kali ini aku mengupah kamu sebagai seorang pembunuh untuk kau pergi di dalam medan peperangan Uhud, dan aku hanya memintamu untuk membunuh seorang saja. Dia bukan minta bunuh Rasulullah SAW, tapi dia minta untuk membunuh Hamzah. Kerana Hindun ni dia ada perasaan dendam, kerana Hamzah telah membunuh ayah dan adik dan abang dia dalam peperangan Badar yang lepas. Jadi pendekkan cerita, Wahsy ni bunuhlah. Dilemparkan tembok daripada arah depan sehingga tembus kepada tulang rusuk di sebelah kanan Hamzah, di arah kanan, di belakang ni tembus, dan terkorbanlah Hamzah di dalam medan peperangan Uhud, yang kemudiannya dirobek dan dirosakkan jasad dia. Itu semua kita tahulah, semua tentera-tentera Islam yang mati syahid dalam perang Uhud, jasad-jasad mereka telah pun dirosakkan oleh tentera-tentera Quraisy kerana menunjukkan sikap balas dendam mereka kepada tentera Islam. Sedangkan dalam syariat Nabi SAW, bila Nabi nak pergi perang, Nabi melarang para sahabat daripada melakukan muthla. Muthla ini maknanya pergi ambil jenazah ataupun pergi ambil mayat orang-orang kafir yang mati dalam perang, potong ke, kerat ke, pijak ke, Nabi larang. Sebaliknya Nabi suruh hanya sekadar menanam mereka dan tidak perlu untuk merosakkan jasad-jasad mayat daripada tentera-tentera kafir yang telah mati. Itu adab di dalam Islam, di dalam peperangan. Dan pendekkan cerita, Wahsy ni akhirnya tuan-tuan, dia masuk Islam. Lepas dia merdeka, dia tak masuk Islam. Dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam masa pembukaan kota Mekah. Bila Nabi tawan Mekah, Nabi tawan Taif, ketika itu dia antara orang yang ditawan. Akhirnya dia serah diri, dan Nabi bagi tempoh siapa yang datang ke rumah Nabi untuk memeluk Islam. Jadi di antara yang datang ke rumah Nabi SAW, pergi ke hadapan Nabi untuk mengucap syahadah, antaranya Wahsy. Dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Nabi tak kenal lagi. Nabi pun tanya, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun ucap. Lepas habis ucap, Nabi tanya, wahai pemuda, siapakah nama kamu? Maka jawab Wahsy, aku adalah Wahsy ibnu Harbin. Bila Nabi dengar nama tu, Nabi terkejut. Sebab Nabi tahu siapa pembunuh Hamzah, cuma Nabi belum mengenal macam mana rupa pembunuh kepada bapa saudara Nabi yang sangat mencintai Nabi dan hampir sebaya umur dengan Nabi SAW, dibesarkan dengan ibu susuan yang sama, bermain bersama-sama waktu kecil. Nabi ni banyak membesar dengan bapa saudara dia yang bongsu, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang bongsu adalah di kalangan anak Abdul Muttalib adalah Hamzah. Sebab itu Nabi sangat rapat dengan Sayyidina Hamzah. Bila Nabi dengar begitu, Nabi menangis. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Wahsy. Nabi bagi tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kamu. Cuma Nabi kata, aku ada satu permintaan. Boleh tak selepas daripada ini, jangan lagi engkau menunjukkan wajahmu di hadapanku.
Kerana setiap kali aku menatap wajahmu, mengingatkan aku akan bagaimana keadaan jenazah bapa saudaraku Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan setiap kali aku mengingatinya, aku akan sedih dan aku akan menangis. Jadi Hamzah bila dengar macam tu tuan-tuan, dia pun terimalah, asalkan Nabi redha. Bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, kalau itulah permintaan, asalkan engkau redha, dan aku tidak ingin lagi menyakiti dirimu, maka aku akan menjauhkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Jadi Wahsy setuju. Sebab itu tuan-tuan, Wahsy ni lepas dia masuk Islam, dia banyak menangis dan dia tak berkahwin. Setiap kali kalau misalnya contoh Nabi buat majlis, dia datang, tapi dia duduk, dia sembunyi belakang pokok tamar. Dia tak nak Nabi nampak. Nabi kalau mengajar, Nabi tengok semua. Dia duduk belakang pelepah tamar supaya Nabi tak nampak muka dia dan supaya dia tak nampak wajah Nabi. Kalau dia nak berjalan, nampak Nabi ke depan, dia patah balik. Dan dia selalu menangis di malam hari. Dan dia berkata, wahai Tuhan, janganlah, jika engkau telah pun menyekat aku daripada menatap wajah Rasulku di dunia, janganlah engkau menghalanginya untuk aku di hari akhirat. Cuba tuan-tuan bayang, kita ni datang nak taubat, tiba-tiba Rasulullah bagi tahu kat kita, saya tak nak tengok muka kamu. Apa perasaan tuan-tuan? Kita kalau boleh nak tengoklah wajah Rasulullah, tapi Nabi tak nak tengok muka kita. Macam kita buat salah kat mak kita, kita pergi minta ampun kat mak kita kata, baik mak, maafkan, tapi mak tak nak tengok muka kamu. Apa perasaan seorang anak? Itu kalau anak, apatah lagi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pada kita perasaan Wahsy begitu sedih. Sampailah Nabi wafat tuan-tuan, sampailah Wahsy tu dia ada kat Madinah, Nabi rasa macam dia tak ada. Sampailah Nabi wafat, dia hanya memandang wajah Nabi ketika wafat daripada jauh. Sebab dia dah jaga janjinya dengan Nabi. Dia tak nak nanti, walaupun Nabi dah wafat, tapi dia tak nak pergi kat jenazah Nabi, tengok Nabi daripada depan, sebab dia takut roh Nabi masih melihat dia. Jadi dia tengok jenazah Nabi daripada jauh je tuan-tuan, sambil mengalir air mata, sebab dia nak tengok wajah Nabi. Dia rindu nak tengok wajah Nabi daripada hadapan, walaupun Nabi sudah wafat, tapi dia jaga janjinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebelum Nabi wafat tuan-tuan, dia punya upah seorang teman dia, iaitu Miqdad, pergi jumpa Rasulullah, tanya kepada Rasulullah. Dia suruh tanya, tolong tanya bagi pihak dia, wahai Rasulullah, apakah yang baginda cita-citakan? Dan siapakah orang yang paling baginda benci dalam sepanjang hayat baginda? Tolong khabarkan kepada aku, kata Miqdad. Sebenarnya bukan Miqdad tanya, yang tanya Wahsy. Jadi Miqdad pun tanyalah. Maka Nabi SAW jawab, wahai Miqdad, orang yang paling aku benci di kalangan mereka yang hidup sezaman dengan aku setelah matinya Abu Jahal adalah Musailamatul Kadzab, iaitu seorang Nabi palsu yang mendakwa dirinya Nabi pada zaman Nabi SAW. Musailamah ni daripada perkampungan Bani Hanifah. Dia ni orang Islam, tapi dia mengaku diri dia Nabi yang terakhir menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dan pengikut dia ada 60,000. Yang percaya kepada dia tu Nabi tu sampai 60,000, bukan sikit. Kita mengaji kuliah Riyadhus Shalihin 1,000 pun tak sampai. Nabi palsu sampai 60,000. Rupanya orang suka pada benda palsu ni. Dia kena jadi ustaz palsu jugalah tuan-tuan. Ya? Barulah famous sikit. Baik, dia nak cerita 60,000 mengikut dia. Dan bila Miqdad bagi tahu pada Wahsy, Wahsy berazam, demi Allah, dahulu aku pernah bunuh insan yang paling Nabi sayang, iaitu Hamzah. Aku akan tebus
sebelum matinya aku, untuk aku bunuh orang yang paling Nabi benci. Dan selepas Nabi wafat, tuan-tuan, berlaku peperangan antara Musailamah Kadzab. Musailamah hidup zaman Nabi, tapi Nabi dah wafat, dia masih hidup. Dan berlaku pertempuran antara tentera Musailamah dengan tentera Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Wahsy ikut, dan Wahsy bunuh Musailamah menggunakan tombak yang sama yang ia telah membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lepas dia bunuh, lempar, baling, mati Musailamah, dia seronok, dia kata, ya Allah, jadikanlah nyawa Musailamah ini sebagai tebusan dan satu cagaran daripada pemberian yang boleh aku bagi kepada Rasulullah SAW untuk menghilangkan kesedihannya dan untuk mengizinkan aku dapat menatap wajahnya. Lepas daripada itu, Wahsy tak ada apa dah, dia minta hidup dia dah gembira, dia hanya minta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia mati syahid dalam medan perang. Ini nak ceritakan, tuan-tuan, macam mana seorang sahabat Nabi, daripada seorang yang sahabat yang dibenci, seorang sahabat yang tidak mahu Nabi pandang wajahnya, sehinggalah dalam riwayat mengatakan dia telah bermimpi sebelum kesyahidannya yang bahawasanya dia mendapat berita yang baik tentang keberadaannya untuk disambut oleh Nabi SAW. Itu nak ceritakan kisah seorang sahabat. Baik. Kata Wahsy, tuan-tuan, dia kata sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah datang mengadu kepada baginda dan mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami selalu makan, tetapi setiap kali kami makan, kami tak kenyang. Mengadu kat Nabi, kami ni ramai-ramai duk pakat makan lah, tapi setiap kali kami makan, ya Rasulullah, kami tak kenyang. Walhal kami makan seperti mana makan yang biasa. Sebelum-sebelum ni kami kenyang, tapi kali ni kami tak kenyang dah. Maka Nabi jawab, fala'allakum taftariqun, apakah kalian makan secara berasingan antara satu sama lain? Mereka jawab, na'am, ya Rasulullah, kami makan asing-asing. Maknanya tak makan berjemaah, tak makan sekali. Maka Nabi bersabda, fajtami'u ala ta'amikum, kalau kalian nak makan yang kenyang, syarat pertama, makan biar berjemaah, makan ramai-ramai, jangan makan berasingan. Yang kedua, wadhkurusmallah, sebelum makan pastikan semua orang yang makan berjemaah itu semuanya menyebut nama Allah sebelum menyentuh makanan. Kemudian baru Nabi akhiri, Nabi menyatakan, yubarikulakum fihi, barulah diberkati akan kamu atas makanan yang kamu makan. Baik, sekarang ni kita nak tengok apa pengajaran daripada hadis ni, apa syarahan para ulama. Pertama, hadis ni menunjukkan Nabi SAW yurabbiya ashabahu ala tahabub wa ta'aluf. Pertama sekali, Nabi mendidik para sahabat untuk sentiasa hidup dalam keadaan berkasih sayang dan hidup dalam keadaan tidak mementingkan diri masing-masing. Apakah salah satu cara untuk kita hidup dalam keadaan bersaudara, hidup dalam keadaan tak pentingkan diri, hidup dalam keadaan sayang menyayangi, kasih mengasihi? Salah satu tips dia apa dia? Makan berjemaah. Tapi time PKP ni tak boleh lah makan berjemaah, kan? Sebab kita tak tahu kawan yang datang makan sebelah kita tu daripada mana. Time PKP ni ikut SOP makan jarak-jarak lah. Tapi kalau kita makan kat rumah, kita tahu ahli keluarga kita semua sihat, mereka keadaan bagaimana, makanlah berjemaah. Sebab apa suami isteri, saya pernah tengok ibu ayah sekalian, saya kalau ada orang, selalu jugalah orang mengadu tentang masalah perkahwinan suami isteri, mengadu suami begitulah, isteri begini.
Antara yang saya tanya selain daripada salat, selain daripada saya tanya ada tak jaga salat dengan baik, kemudian ada tak saya tanya hubungan dengan ibu ayah dan keluarga adik-beradik, selain daripada saya tanya berkenaan dengan banyak-banyak perkara yang lain, antara yang saya tanya, makan berjemaah tak? Jadi mereka kata mana nak makan berjemaah, masing-masing kerja makan masing-masing lah. Kalau saya kata makan masing-masing sebab kerja, takkan malam pun makan masing-masing. Takkan seminggu sekali, hujung minggu pun tak boleh makan sama-sama. Kamu buat apa ni? Maknanya ibu ayah sekalian, dalam hidup kita ni, antara sunnah Nabi yang nak cetuskan kita ada perasaan kasih mengasihani, keberkatan. Kita suami tak sayang perempuan lain, perempuan lain tak sayang suami lain, salah satu daripadanya masak sendiri kemudian makan bersama-sama. Ini mendatangkan padanya berkat. Kalau tak larat masak, tak apalah, beli tapi makan sama-sama. Kalau nak lebih baik, buat macam yang Nabi buat kepada isteri baginda, suap menyuap antara satu sama lain, atau makan daripada pinggan dan gelas yang sama. Kalau tak nak suap menyuap pun malu ke anak-anak, makan daripada pinggan yang sama. Beli sekarang ni ada satu pinggan yang macam besar sikit, bubur nasi tu, anak tengok, pasal apa mak makan satu pinggan? Dak, mak share dengan ayah. Isteri suap mulut dia, suami suap mulut dia, tapi dikongsi daripada pinggan yang sama. Yang ni pun mendatangkan padanya kasih sayang. Ya, nampak anak-anak kita asyik bergaduh. Weh, abang long gaduh ngangah, angah gaduh ngabang long, selalu tak ngam. Cuba tengok anak kita ada tak makan berjemaah. Kadang-kadang kita remeh benda ni. Alah, makan berjemaah apa kena mengena? Dah kena mengena. Sebab Nabi dah kata dah, yubarikulakum fi, berkat tu akan turun. Kamu tak nampak benda berkat ni? Benda berkat ni mana kita nampak? Kan? Sebab tu nak buang sifat dendam, sifat benci, pergaduhan, permusuhan, antara salah satunya kita hidupkan suasana makan berjemaah. Sebab makan berjemaah ni dia tak mementingkan diri. Bila kita makan dalam satu bekas, kita nak ambil lauk, kita fikir orang sebelah ni tak ambil lagi lauk tu. Tapi kalau kita makan berasingan, kita macam buffet, biasa orang akan fikir diri dia saja. Dia tak akan fikir orang belakang. Ini satu bentuk metod tarbiyah atau pendidikan yang Nabi SAW ajar. Kita nampak kecil, tapi implikasi dia besar, impak dia itu besar. Ya, itu yang pertama, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita daripada hadis ini tentang hifzun ni'am, kepentingan untuk menjaga nikmat. Kepentingan untuk menjaga nikmat. Apa maksud dia? Menjaga, memelihara nikmat itu daripada pembaziran. Sebab biasanya kalau orang yang makan secara tidak berjemaah, dia ambil banyak, biasanya tak habis. Dah lah tak habis, kenyangnya sekejap, dan sekejap saja dia akan rasa lapar. Sedangkan tadi ada makanan yang sudah dia buang dan dia tidak manfaatkan. Dia tidak manfaatkan. Itu yang kedua, nak suruh kita makan berjemaah ni, nak pastikan kita memelihara nikmat Allah. Salah satu daripada nikmat Allah itu adalah makanan, rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk meminta berkat. Pentingnya meminta keberkatan di dalam kehidupan. Ya, penting untuk seseorang itu mencari keberkatan, ya, mencari keberkatan di dalam kehidupannya. Ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Kalau boleh saya kongsikan di sini, apakah sebab-sebab turunnya berkat? Atau apakah sebab-sebab berkat tu Allah berikan pada seseorang?
Yang pertama, berkat ini akan Allah turunkan kepada sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa makna takwa? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Sebab itu Nabi selalu sebut, wala ta'kul illa ma'at taqi, la tusahib illa mu'minan, wala ta'kul illa ma'at taqi. Nabi kata jangan bersahabat melainkan dengan orang beriman. Dan kalau kamu nak makan, jangan makan melainkan yang makan bersama dengan kamu itu orang yang bertakwa. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, masa Imam Syafi'i datang rumahnya, Imam Ahmad makan banyak dan Imam Syafi'i pun makan banyak, dua-dua makan banyak. Sampai anak dia tengok, anak dia terkejut. Anak dia kata, ayah aku tak pernah makan banyak macam ni. Lepas habis makan, anak tu tanya ayah dia, anak Imam Ahmad tanya ayah dia, wahai ayah, biasanya orang alim ni tak makan banyak, berhenti sebelum kenyang. Ni saya tengok macam tak kenyang-kenyang. Ayah pun boleh tahan juga. Pasal apa ni? Maka jawab Imam Ahmad, tidakkah kau mendengar hadis Nabi, janganlah kau makan melainkan dengan orang yang bertakwa. Guruku Syafi'i orang yang bertakwa. Jadi mana makanan yang dia sentuh, aku akan mengambilnya untuk mendapatkan keberkatannya. Demikian juga Imam Syafi'i buat hal yang sama kepada Imam Ahmad. Kamu yang tak makan tu yang tak faham berkat tu apa. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang dulu kalau guru dia minum air kan, ada lebihan, dia akan tuang, dia akan minum. Ya. Kalau dia tahu guru dia itu seorang yang bertakwa. Maknanya mereka akan minum daripada bekas gurunya. Tapi pada makanan lah, Nabi suruh pada makan, jangan curi selipar dia pula. Saya setiap kali pergi ceramah hilang selipar. Pasal apa? Orang nak ambil berkat curi selipar tu. Jangan. Curi kereta dia, curi motor dia, baju dia, nanya ni. Berkat tu pada makan, bukan pada tubuh. Siap kena colek lagi. Itu tak berlaku lah tuan-tuan ya. Baik. Kemudian yang keduanya Nabi sebut apa? Istighfar. Sebab berkat juga adalah istighfar. Ya. Istighfar juga salah satu daripada sebab keberkatan. Yang ketiga yang disebutkan adalah mencari rezeki yang halal, juga sebab kepada keberkatan. Kalau kita nak cari rezeki, kita hanya cari rezeki yang halal, insya-Allah walaupun sedikit, ia berkat, dia akan mencukupi. Daripada rezeki yang tak halal walaupun banyak, dia tidak akan mencukupi. Ya. Ini pesanan Nabi kepada Hakim bin Hizam. Panjang hadis ni, saya ringkaskan. Yang seterusnya nak dapat berkat tuan-tuan, yang ke berapa? Yang keempat. Nak dapat berkat ini adalah jaga hubungan silaturahim. Nabi pesan, ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang nak mendapatkan keberkatan pada kehidupan dia, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jaga silaturahim dengan adik-beradik, jiran, kawan. Ni jaga hubungan ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan. Yang kelima, nak dapat berkat adalah tidak membazir ataupun membuang masa pada perkara-perkara yang sia-sia. Sebab Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Waktu-waktu yang berkat tu jangan sia-siakan. Seperti contoh Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi. Jadi awal pagi tu waktu berkat. Jangan sia-siakan waktu berkat itu. Kalau waktu berkat pun kita sia-siakan, seluruh waktu tu tidak akan berkat. Apatah lagi waktu yang tak berkat, lagilah sia-sia. Sebab tu waktu-waktu yang berkat, terutamanya masa kita, isikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat.
barulah hidup kita berkat. Sebab tu saya teringat, saya ada baca satu kitab, ditanya kepada Ibn Humaid, ditanya kepada dia, kenapa akhir zaman masa menjadi cepat? Maka kita sekarang rasa masa cepat kan? Kenapa orang-orang dulu masanya panjang, kenapa akhir zaman masa menjadi cepat? Kata Ibn Humaid, dulu satu jam kami boleh menghafal hampir puluhan hadis. Tapi akan datang zaman kalian, 1 jam mereka hanya mendapatkan 1 hadis sahaja. Bila ditanya kenapa? Disebabkan Allah telah mengangkat berkat pada masa-masa kalian. Maknanya kenapa kita rasa masa tu berlalu cepat? Cuba kita tengok balik jadual harian kita, kita isi masa buat apa? Kalau masa itu banyak diisi dengan perkara yang tak bermanfaat, benda yang melarakan dan sebagainya, maka biasanya kita akan rasa masa itu berlalu dengan pantas. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, nak dapat berkat adalah menjadi seseorang yang pemurah. Menjadi seseorang yang pemurah dan suka menolong orang lain. Dalam bahasa mudah dia sedekah lah. Dalam bahasa mudah dia sedekah. Dan yang seterusnya, nak dapatkan keberkatan selain pada silaturahim tadi itu, adalah berjemaah. Sentiasa hidup dalam berkumpulan, dalam masyarakat. Jangan hidup seorang-seorang, ambil tahu hal dia je, orang lain dia tak ambil tahu. Jangan, hilang berkat. Termasuklah tadi yang Nabi bagi contoh waktu makan, ya, Nabi kata kulu jami'an wala tafarraqu, makan kalian sama-sama, jangan asing-asing. Fa inna ta'amal wahid yakfi al-ithnain. Sebab Nabi kata kalau kamu makan sama-sama, makanan yang satu boleh cukup 2 orang, makanan 2 boleh cukup 3. Itu kelebihan dia. Kemudian yang seterusnya, nak dapatkan keberkatan yang terakhir adalah seseorang itu buat sesuatu perbuatan kerana Allah. Buat apa-apa pun amalan, pastikan ia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam arti kata yang lain adalah ikhlas. Apa amalan yang kita buat, kalau kita ikhlas, maka Allah Ta'ala akan turunkan padanya keberkatan, ya? Keberkatan di atas perbuatan yang kita lakukan. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita balik semula kepada hadis ini. Dan kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya berkat itu adalah asbab kepada kenyang dan asbab kepada ibadat yang sempurna. Lepas kita makan, kita dapat tenaga. Tenaga itu menjadikan amalan kita atau ibadat kita itu adalah sempurna, ya. Kemudian yang terakhir kita lihat dalam hadis ini menunjukkan kepada kita kepentingan seseorang itu untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sebab keberkatan ni ada 2 disebutlah hadis ini. Yang pertama berkumpulan, yang kedua iaitu sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan yang dikerjakan. Okey, kita tengok hadis tajuk yang seterusnya. Perintah makan dari tepi pinggan dan larangan makan daripada tengahnya. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu tanzilu wastat ta'ami fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wastihi, rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita sebut anhuma sebab Abdullah bin Abbas sahabat dan ayahnya Abbas juga adalah merupakan sahabat, ya. Apa katanya? Katanya adalah sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan
itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tengah-tengah makanan itu. Maka oleh kerana itu hendaklah kalian makan daripada mulai dengan bahagian tepi-tepinya, dan jangan bermula makan daripada bahagian tengahnya, kerana khawatir nanti berkat belum habis semua turun, maka kalian sudah kenyang. Kalian sudah kekenyangan. Baik, kita tengok syarahan kepada maksud di sebalik hadis ini. Yang pertama, hadis ini menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan pada tengah-tengah makanan. Ulama bincang, kenapakah Allah menurunkan berkat pada tengah-tengah makanan? Kenapa tidak pada keseluruhan makanan itu? Kenapa tidak keseluruhan makanan itu? Maka para ulama menjawab, apakah hikmah Allah turunkan berkat di tengah-tengah? Hikmahnya ada dua. Kenapa dia tak pergi kepada seluruh makan, tapi dia turun pada tengah, tapi tidak daripada keseluruhan? Yang pertama, disebabkan kerana bila seseorang itu makan, lalu dia berdoa sebut nama Allah, malaikat yang berada di tengah-tengah mendoakan kepada mereka yang sedang makan agar diturunkan padanya keberkatan. Masa kita tengah makan tu, Allah utuskan malaikat doa kepada kita akan keberkatan, dan keberkatan yang didoakan oleh malaikat itu turun di tengah. Turun di tengah kerana malaikat yang duduk di atas tengah kita mendoakannya. Yang kedua, kenapakah berkat itu turun di tengah? Kata para ulama, hikmah yang kedua adalah supaya semua orang yang makan berjemaah itu merasai keberkatan-keberkatan tersebut. Kalau makanan itu ada di tepi dan tidak ada di tengah, mungkin ada orang yang sampai lambat, dia tak sempat ambil makanan yang di tengah kerana makanan itu sudah pun habis. Disebab itu diturunkan di tengah supaya semua orang akan dapat merasai keberkatan daripada makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti pada laluan azan, dan sekadar itu wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.